Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Arif dari 21st Digital. Tips dan trik yang saya nak ceritakan kali ini adalah berkenaan dengan apa yang anda perlu tahu before anda pergi ke camping. Basically apa yang saya cakap ni, saya tahu mesti ramai dah tahu benda-benda ni sebab ini semua benda-benda basic, tapi saya sekadar nak mengingatkan kepada anda semua balik. Andai kata apa yang saya cakap ni anda tak tahu ataupun anda tahu, so tanpa saya nak meleret, jom saya ceritakan anda apa tips dan trik before anda pergi ke camping. Oh, before that, ini video untuk saya assume yang tengok ni adalah newbie ataupun beginner. So, otak-otak mesti dah tahu lagi banyak. Untuk beginner dan newbie, ini apa yang anda perlu buat dan apa yang anda perlu ikut. Jom, saya bawakan anda semua, kita pergi camping. Baiklah guys, langkah yang pertama, plan tarikh dan masa bila anda hendak pergi ke camping itu. Ada je tarikh-tarikh yang maybe kena dengan cuti umum. So that cuti umum maybe hari Jumaat ataupun maybe hari Isnin. Kat situ kita dah save dah cuti-cuti yang kita patut apply dan anak yang patutnya tak pergi sekolah. Kita yang merancang, so kita boleh tengoklah di kalender upcoming cuti tu bila. Maybe kalau kami cuti tu hari Isnin ataupun hari Jumaat, yes, time tu korang dah boleh lock dah. Tapi andai kata tak ada cuti yang between that time, which is hari Jumaat ataupun hari Isnin, korang bedal je, ambil je cuti. Because why camping ni memang sangat seronok guys, dan kita sangat memerlukan time untuk kita back to nature. Okay, so kat sini saya nak tunjukkan lah macam biasa. Actually benda ni semua orang pun tahu. Kita buka google.com dan kita tulis dekat sini cuti umum Malaysia 2022, and then dia akan keluar yang ni. Kita buka kalender yang normally yang public holiday ni yang selalu saya akan refer. Pada bulan Jun ada 4 cuti umum, tapi 2 ni dah confirm dekat Sarawak. So yang ada dekat semua negeri adalah 6 Jun. Cantik ni 6 Jun sebab dia jatuh pada hari Isnin. Cuti apa? Sempena Hari Keputeraan yang di Pertuan Agong. Okey, so kita nak tengok kepada kalender. Okey, dekat kalender ni kalau kita tengok 45 hari Sabtu Ahad, and then 6 hari Isnin. Macam dia mention tadi, hari Isnin tu cantik lah, 3 hari kita dapat untuk kita pergi cuti. So something macam tu lah. Itulah dia punya pattern dia, macam mana kita nak cari waktu yang sesuai. Untuk step yang kedua pula adalah tempat di mana kita nak pergi ke camping. Okey, baik, ada pilihan sama ada kita nak pergi ke sungai ataupun kita nak pergi ke pantai, itu di atas kita. So dekat dalam Selangor ni sendiri kita ada banyaklah campsite ataupun camping spot yang kita boleh dapat. Di negeri jiran kita pun ada juga, macam contoh di Pahang dan Negeri Sembilan. Kalau kita cerita pasal tempat campsite, kat mana kita nak pilih, apa yang penting adalah korang make sure dia punya facilities tu bukanlah kata lengkap, tapi dia cukup, which is korang make sure dia punya tandas dia okey, and then korang tengok dia punya tapak kemah dia, harga dia affordable ke tidak. Sometimes ada tempat yang dia tekan sikit harga. So yes, untuk step yang kedua ni, carilah tempat yang bersesuaian mengikut korang punya terasa time tu korang nak pergi ke mana guys. Untuk step yang ketiga adalah check weather forecast. Pastikan pada tarikh yang anda pilih, cuaca sama ada dia panas ataupun dia mendung. Because why kita nak elakkan untuk pergi camping sewaktu hujan. Banyak aktiviti yang akan terbantut kalau kita proceed untuk pergi time hujan. Nak mandi pun tak boleh, kita berada dalam keadaan bahaya pun satu juga. So itu dia step yang ketiga. Untuk step yang ke-3.2 dan step terakhir pula, kita kena kenal pasti di campsite ataupun di tempat yang kita nak pergi tu, kedalaman air sungai ataupun air lautnya. Sangat disarankan untuk anda ambil tahu pasal keadaan sungai, sebab sungai berbeza-beza di setiap campsite. Jadi untuk anda dapat banyak buat aktiviti bersama keluarga, carilah sungai yang bersesuaian supaya anda dapat menikmati waktu di sungai bersama keluarga anda dengan bahagianya. Ataupun anda cuba consider untuk bercamping di pantai. Because why? Pantai punya air kita semua tahu depan sikit mesti dia cetek punya. Cuma di campsite pantai tu dia agak panas. Tapi boleh juga try. Why not? Angin sejuk.
Okey, mesti ramai sangat dah memang familiar dengan nama tempat ni, Decathlon. Kenapa saya dekat sini? Sebab saya nak ceritakan dekat korang step yang keempat, iaitu step preparation. Preparation ni adalah step yang penting before kita pergi ke camping. Without further ado, jom kita pergi naik atas. Jom! Hi guys. So untuk step yang ke-4.1 adalah sleeping equipment ataupun step yang keempat. Keempat kot. Sleeping equipment yang saya nak cakapkan adalah yang belakang saya ni ataupun yang saya bawa ni adalah kemah. Kenapa penting kemah? Adalah untuk korang punya keselesaan. Without kemah, tak jadilah camping. So ada banyak kemah yang ada kat Decathlon ni, dan itu adalah sebab kenapa saya bawa korang ke Decathlon. So maybe kita boleh look around. Nanti saya akan bawa korang berjalan bersama-sama untuk tengok kemah yang ada di Decathlon ni, dan itu adalah pilihan yang korang boleh pilih nanti di sini. So jom. Step yang ke-4.11 adalah this one guys. Ini adalah air mattress dan camp bed. Bukan camp to me, this one is camp bed. So, ini bergantung pada keselesaan korang. Because why? Tadi korang dah pergi tengok kemah, korang dah ada kemah. Apa lagi yang korang perlu adalah tempat tidur ataupun alas tidur. So, alas tidur macam mana yang korang pilih untuk bawa bersama keluarga korang? Let's say korang berkeluarga. So, keluarga bertiga lah let's say. So, sangat sesuai untuk korang bawa ni lah. And then yang bujang boleh bawa camp bed itu. So, itu adalah mengikut kesesuaian dan mengikut keselesaan masing-masing. Itu saja. Untuk step yang ke-4.2 adalah bahan makanan ataupun stok sumber makanan kita. So perlu sangat-sangat untuk korang tahu berapa lama korang nak stay kat sana supaya korang punya food supply mencukupi. Kalau cakap pasal food supply, ada banyak pilihan makanan yang ada. So ini adalah antaranya. Saya bukan nak promote, tapi saya just nak kata ini adalah antara makanan instant yang senang kita nak buat, and kesedapannya tu subjektif lah. Itu bergantung kepada sesiapa yang makannya. So antara makanan yang simple yang kita boleh makan kat sana seperti nasi ini. Lepas tu kita ada nasi juga lagi. So that sementara kita kat sana, kita akan kenyang lah. Tapi kita ada juga beberapa menu yang lain yang macam famous, yang bagi kita rasa kenyang. Macam contoh, orang akan buat BBQ normally, orang akan buat steamboat, orang akan buat masak-masak macam tu je. Tapi itu semua bergantung kepada individu sendiri. So itulah dia point ke-4.2 yang kita boleh katakan stok makanan. Kenapa saya lalu di jalan ini adalah kerana dengan membawa peralatan masak yang mencukupi ataupun yang lengkap akan membuatkan para lelaki yang mungkin jarang di rumah memasak akan datang time camping tu akan rajin masak sebab dia punya vibe akan lain. So itu adalah point kita yang ke-4.3, peralatan masak guys. Peralatan memasak ini bagi saya penting juga, tapi dia tak perlu komplit. Dia cuma perlu ada. Macam yang dekat sini yang kita ada dekat Decathlon ni, mungkin barangnya ada yang macam ini sahaja. Ataupun dekat kedai outdoor lain mungkin dia akan ada Bunsen burner. Itu adalah benda yang memang main lah, Bunsen burner ataupun stove. Itu yang sangat perlu. Di Decathlon ni banyak barang-barang yang macam periuk ataupun macam ini. So it's good. Barang-barang ni cutleries pun ada. So yes, peralatan masak itu penting. Ini akan menambahkan mood korang untuk korang rasa macam next korang nak pergi camping. So korang akan lebih excited. So peralatan masak saya rasa include lah semua ni. Tapi untuk beginner, yang belakang tu pun dah cukup. Stove, tambah stove dengan Bunsen burner. Itu saja guys. Wow, cantik lampu ni. Alright, kalau kita plan nak pergi ke camping selama 3 hari 2 malam, let's say, kita pasti banyak spend time dekat sana daripada awal pagi sampailah lewat malam. So, kita sangat perlukan lampu dan kipas ini untuk dibawa bersama, dan boleh kata wajib juga untuk bawa bersama. Because why? Lampu ni adalah untuk kita letakkan di dalam kemah satu dan di luar kemah juga satu, ataupun berapa tak kisahlah. Because why? Itu adalah untuk keselesaan kita supaya kita tak rasa macam terlalu gelap
dan kita berasa selesa apabila kita camping tu, kita tak ada rasa macam ada ancaman apa-apa. Disarankan juga untuk setiap lampu ataupun kipas yang korang bawa itu dia rechargeable dan menggunakan USB cable. Ni let's say dekat tempat camping korang tu ada power supply ataupun tak ada, tapi korang ada power bank, korang just boleh like charge dia dekat situ instead of korang kena prepare banyak-banyak battery cell AAA ataupun AA. Itu sahaja. Lampu dan kipas make sure korang bawa bersama. Itu adalah point yang keempat, point 4 guys. Okay guys, so untuk step yang keempat, point 5 adalah menyediakan first aid kit. Tak kisahlah first aid kit tu kecil ke, kita ada yang besar macam ni, kita ada yang lagi besar macam ni, tapi yang kecil macam ni pun sebenarnya dah cukup memadai. Sebab walaupun kita tahu benda tu, kita cuba elakkan apa-apa yang berlaku, tapi sekecil-kecil luka dia memerlukan alcohol swab dan maybe plaster. So ini sangat perlu juga. Saya sarankan untuk orang-orang yang baru nak pergi camping, untuk newbie, kita tak boleh nak jangka benda tu. Kadang tercucuk kayu ataupun pokok yang ada di lantai-lantai yang kita tak sedar tu pun boleh jadi kita memerlukan benda ni. Dan kalau dia tak ada, dah megagau kan. So ini penting, walaupun dia kecil, boleh juga consider. Itu saja. Okay guys, so untuk point yang keempat, point 6 dan point yang terakhir adalah kalau tempat tu dia tak ada power supply, kita kena bawa power bank macam yang saya mention awal-awal tu. So sekarang kita bersama dengan pakar power bank. So maybe abang boleh explain sikit apa yang kita perlu lakukan kalau tempat tu tak ada power supply. Okay, so kalau kita pergi camping yang tak ada tempat nak charge kita punya devices semua, dia sangat susah lah kan. Phone kita habis bateri, tak tahu nak charge dekat mana. So sangatlah penting untuk kita bawa sekali ketika camping tu power bank yang bersaiz besar. Contoh yang 80,000 macam ni, 60,000 macam ni, supaya dia boleh bertahan lama. Kalau kita bawa yang kapasiti kecil, contoh 10,000, dia tak sempat satu hari pun dah habis. Okay, so banyak lagi yang kita nak charge. Kita nak charge smartphone kita, nak charge kipas kita, dan juga lampu-lampu nak guna waktu malam. Okay, so bawalah powerbank yang mencukupi untuk hari-hari camping anda. Dan jangan lupa juga bawa kabel-kabel yang bersesuaian dengan devices anda. Kalau yang besar macam ni, at least lah dia akan ada 4 port. Okay, 4 ke 5 port. So boleh charge 4 ke 5 devices serentak dalam satu masa. Ada customer yang maybe bagi review kat bawah, dia kata 60,000 dengan 80,000. 60,000 dapat tahan berapa lama? Kalau 60,000 tu dalam 3 hari tu ngam lah. 3 hari 2 malam tu ngam lah. Kalau 80,000 selamat. 3 hari 2 malam tu tak habis lagi. Better ambil 80 daripada 60 lah. Ya, salah alang nak beli kan. 60 pun okey je. Cuma better kita prepare dah. Dua-dua dah berat dah. Dua-dua dah berat. Kalau macam ni berat dia 1.6 kilogram. Yang ni? Yang ini 1.3 kilogram. Dia dah main atas daripada 1 kilo guys. Kat mana dapat powerbank? So untuk powerbank ni korang boleh dapatkan di 21st Digital ready stock. Okay, 80 ada, 60 ada dan ada lagi banyak. Boleh dapatkan sekarang. So maybe boleh contact kita di Facebook, di Instagram, dan boleh direct ke Shopee kita orang untuk dapatkan lah benda-benda ni semua. Memang kita dah letak dah siap-siap dekat Shopee. So abang ada kata-kata akhir? Okay, so jangan lupa korang dapatkan sekarang di 21st Digital powerbank ni. InsyaAllah original, selamat, berkualiti. Produk kualiti dia TikTok. Dan kalau nak kita COD kawasan Shah Alam pun boleh. Jangan risau. Warranty 1 tahun dengan kita orang. Mantap bang. So terima kasih banyak. Alright, okay. Alright, thank you. Okay guys, so itu sahajalah tips dan trik buat kali ini berkenaan dengan camping dan ditargetkan kepada newbie dan beginner. Adakah anda tahu ke tidak benda yang saya cakap tu? Itu terpulang ke anda. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi guys.